Itu bukan pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak, dia mendapatkan masa dan kemudian kalau kita lihat baginda bersyura dengan mereka. Dalam kitab-kitab sirah, kalau antum melihat dalam Rahiqul Maktum, dalam Sirah Nabawiyah, dalam Fiqh Sirah, kita akan dapati dirakamkan di situ perbuatan Nabi. Antaranya Nabi terus bertanya kepada mereka, walaupun Nabi dah tahu, seorang pensyarah yang bijak, dia akan berbual dengan pelajar-pelajarnya walaupun dia dah tahu apa yang pelajar-pelajar sedang fikirkan. Seorang ayah yang bijak, seorang ibu yang bijak, dia akan berbual dengan anak-anak mereka walaupun dia dah tahu apa yang anak-anak itu sedang muskilkan. Seorang kakak yang bijak, seorang abang yang bijak, begitu juga. Rasulullah SAW bersyura dengan mereka, dan Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu perbualkan? Nabi dah tahu, dan mereka jawab, kami sedang membicarakan tentang apa yang sedang berlaku. Tak lama lagi kerana orang-orang Mekah nak serang kita. Dan Nabi SAW, kalau begitu, apa yang patut kita lakukan? Mereka terus menjawab, mari kita sama-sama mempertahankan, kami akan pertahankan Madinah. Lihat, pemimpin yang bijak, dia tak keluarkan arahan, instruction. Kalau macam tu, semua siap sedia beri arahan. Tidak. Tapi Rasulullah terus bersyura, apa yang patut kita lakukan? Mereka semua mengatakan bahawa kita sebab kabilah-kabilah yang banyak, Aus dan Khazraj dan beberapa kabilah-kabilah kecil, masing-masing mengatakan, ya, begitu. Dan kemudian seorang yang ketiga lagi bertanya lagi, bagaimana cara nak mempertahankan? Lalu ada yang mengatakan mari kita pertahankan Madinah di luar kota Madinah, ada yang mengatakan kita pertahankan Madinah dalam kota Madinah. Berlakulah syura. Dan Nabi SAW mendengar, dan akhirnya kita dapati Rasulullah SAW telah memilih pandangan majority. Rasul memilih pandangan majority. Dan kita tahu dalam kitab sirah, golongan-golongan muda lebih bersemangat untuk pertahankan Madinah di luar kota Madinah, dan golongan-golongan veteran lebih memilih untuk mempertahankan dalam kota Madinah. Dan selepas mereka melihat Rasulullah membuat pandangan itu, ada sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah, apa kata kalau kita ubah balik? Sebab mereka nak menjaga hati Rasulullah. Tapi Rasulullah kata, oleh kerana ini pandangan majoriti dan aku telah membuat keputusan, kita akan komit dengan apa yang telah kita putuskan. Ya, syura berlaku. Sahabat-sahabat sekalian, saya sangat mengharapkan sebagai seorang pemimpin, pensyarah, banyakkan bersyura dengan pelajar-pelajar kita. Sebagai seorang pelajar, banyakkan bersyura dengan pensyarah dan juga teman-teman anda, murabi anda atau teman-teman anda. Banyakkan bersyura dengan ayah dan bonda anda. Banyakkan bersyura dengan adik-beradik. Dan kalau anda mempunyai adik, anda mempunyai anak buah, anda memimpin usrah, banyakkan bersyura dengan mereka. Walaupun anda telah mempunyai idea, kerana ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan antara proses syura itu, kita kena lebih banyak bertanya. Walaupun kita ada idea, olah idea kita itu dalam bentuk soalan. Kalau nak ajak anak usrah makan, jangan terhadap, jom makan. Tanya dia, dah makan? Pukul berapa makan tadi? Masih lapar lagi? Banyak benda yang anda boleh keluarkan soalan. Akhirnya sebenarnya nak ajak dia makan. Jadi itu adalah teknik sebenarnya. Rasulullah SAW nak minta sahabat-sahabatnya bersedia dalam peperangan Uhud, dia kemukakan dalam bentuk apa? Siri-siri soalan. Dan ini adalah sangat penting, seorang yang bijak begitu. Dan akhirnya kita dapati selepas itu Rasulullah SAW menyusun strategi. Nah, strategi itu sebagaimana yang kita ketahui, keputusannya mempertahankan Madinah daripada luar kota Madinah. Mempertahankan Madinah daripada luar kota Madinah.
Dan selepas membuat persiapan itu, Rasulullah SAW pun oleh kerana masuk bab strategi, strategi ini tidak boleh disyurahkan secara terbuka pula. Strategi ini lebih tepat kepada sesuatu yang dirahsiakan dan tidak dihebohkan. Rasulullah pun meletakkanlah pasukan dalam setengah riwayat mengatakan 50, setengah riwayat mengatakan 53 berdasarkan kepada riwayat yang berbeza. Sepasukan pemanah berada di atas bukit Uhud. Dan jangan lupa dalam peperangan ini bahawa Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid adalah merupakan pemimpin perang yang cukup dahsyat. Dan Khalid bin Walid ini kehebatannya dalam sejarah, dia tidak pernah kalah kalau dia memimpin peperangan itu. Sama ada dia dalam Islam ataupun dia masih jahiliyah, mana-mana peperangan kalau dia yang mengepalai tak pernah kalah. Dan dalam peperangan Uhud, Khalid bin Walid ada di situ. Dan mereka telah dapat kesan kewujudan Khalid bin Walid dengan strategi Khalid bin Walid. Rasulullah menyusun strategi dan orang-orang Quraisy pun menyusun strategi. Untuk menceritakan perang Uhud ini dengan lebih detail lagi, apa kata sama-sama kita menonton video klip? Sebab penat saya cakap, ya kan? Moga-moga tidak ada gangguan ketika kita menayangkan video klip ini. Bismillah. Saya buka kejap. Pahala dapat bawa. Kalau silau, lampu. Sayyidina Hamzah, Hindun, dan Wahsy. Madam, horsemen on the flank up there. Where are they placed? They are under Khalid. See? Further back, young man. Yes? From the arts, if you notice those horses. I don't like them. Sending out 50 archers to watch them. No matter what happens, the archers must hold on to those horses. They happen. Well, they outnumber us, so I'd say it's a fair fight. We see them, and they see us. But faces we have never frightened me. Muhammad gives a word.
Moment of victory. Right away from us. Let's get on out. Stand where you were told to stand. It's a rout. The center is gone. We've lost the battle. Not yet. Mohammed is dead! I saw him fall! Oh no! He's alive! Fighting! Dia pegang macam tu. Macam tu. Cuma mantap. But we were beaten. Victory is yours, Khalid. We have no victory until we have finished Mohammed. He is up on those rocks. We have finished our business. We have avenged Bedr. We can end him and Islam forever. Some of his fanatics are still with him. They have the advantage of a lot of the risk is still high.
A day for a day! The day of Uhud! For the day of Badr! Our dead belongs to your dead! Our dead are in paradise! Your Yeah. dead are in Wayang tak tengok sampai habis ni. Baik, itulah gambaran dan suasana peperangan Uhud yang disimulasikan dalam bentuk lakonan itu, dan kita dapat gambaran macam mana plan yang diatur oleh Rasulullah SAW. Yang kita katakan Rasulullah SAW melihat heboh di Madinah. Yang kedua, Rasulullah bersyura dengan mereka. Yang ketiga, Rasulullah memilih pandangan majoriti, dan Rasulullah SAW susun strategi meletakkan pasukan pemanah di atas bukit. Tetapi oleh kerana berlaku andaian-andaian yang dibuat oleh pengikut mengandaikan peperangan dah habis, maka rupa-rupanya Allah nak mengajar kita erti taat itu sangat penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pasukan. Apa guna ada syura, apa guna ada guru dan pemimpin tetapi tidak ada ketaatan. Allah SWT menjadikan peristiwa Uhud ini untuk mengajar kita. Lalu saya ambil ayat yang ujung dulu sebelum kita melihat ayat yang kita nak fokus. Di akhir surah ataupun di ujung ayat yang kita nak bincang, ayat 159, tapi susunan Al-Quran begini: awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah, dan kemudiannya apabila kamu ditimpa kemalangan dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini kita mengatakan dia bukan peperangan yang kalah, kerana kalau kalah tentu Madinah telah dijajah dan ditawan. Peperangan Uhud adalah peperangan yang sangat merugikan. Itu bahasa yang lebih tepat. Ahli sejarah membahaskan kalah ke apa, tapi bahasa yang paling tepat adalah peperangan yang sangat merugikan. Kalau kalah tentu Madinah dijajah. Nah, apabila kamu ditimpa kemenangan dalam perang Uhud, yang kamu telah pun memenangi seperti itu sebanyak 2 kali ganda ketika menimpa kemenangan pada musuh dalam peperangan Badar, kamu berkata, anna haza, dari mana datangnya kemalangan ini, dari mana datangnya musibah ini, daripada mana datangnya kerugian ini? Katakanlah, wahai Muhammad, kemalangan ini datang dari huwa min indi anfusikum, didatang daripada dalam diri kamu sendiri. Kerana di kalangan kamu, dalam diri kamu itu ada membuat andaian-andaian yang tidak mau taat, dan akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Baik, seolah Allah SWT mengatakan kerugian ini datang disebabkan kamu sendiri yang tidak mentaati, kamu sendiri yang tidak, kamu sendiri, seolah menyalahkan diri sendiri. Tetapi uniknya, ini ayat yang ke-165. Tapi kalau kita lihat ayat yang sebelum itu, berarti ayat ini datang kemudian mengikut susunan. Tetapi mengikut pelajaran yang kita nak ambil pada malam ini, mari kita perhatikan ayat 159. Allah SWT menyebutkan ayat 159 dulu, poin ini dulu, baru sebut poin yang tadi. Tapi saya sengaja letakkan yang itu supaya kita dapat melihat kesinambungan. Allah SWT menyebutkan fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmat Allah yang melimpah-limpah, linta lahum, engkau akhirnya mampu untuk bersikap lembut kepada mereka. Kerana ketika mereka bertanya pada Rasulullah SAW, daripada mana datang kerugian itu, sebelum Allah SWT menjawab bagi pihak Rasul, Nabi SAW berada dalam keadaan sangat sedih kerana sekumpulan pengikut-pengikut dan sahabat-sahabatnya tidak mematuhi arahan. Sebagai pemimpin mesti rasa sedih. Kemudian dalam peperangan itu kerugian yang sangat besar, syahidnya Sayyidina Hamzah,
bapa saudara yang begitu tangkas. Syahidnya Mus'ab ibn Umair yang kita pernah sebut, seorang murabi yang dihantar ke Madinah, ke Yathrib ketika itu sebelum hijrah, yang mendapatkan maklumat, istiqra', membaca apa yang ada dekat Yathrib, menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian mengadakan dakwah yang tersusun sehingga dapat mengumpul para nuqaba 80 orang lebih, bawa ke musim haji, dan akhirnya berlakunya Bai'atul Aqabah pertama, kedua, dan ya, akhirnya terjadi orang yang memainkan peranan antaranya Musa syahid dan beberapa orang yang lain. Nabi pun itu sedih, dan bila sahabat tanya macam mana kita boleh kalah, daripada mana datang kerugian ini, Rasulullah muka dia tak boleh dan tidak melayan pengikut-pengikut dengan baik. Lalu kalau kita cek, siapakah yang dipersalahkan dalam kerugian perang Uhud? Saya tanya pada anda, siapa yang dipersalahkan? Pasukan pemanah. Tapi dalam ayat ini Allah SWT menegur pemimpin dulu. Allah SWT menegur pemimpin dulu. Saya kalau student buat salah, saya akan menyalahkan siapa dulu? Lecturer dulu, alhamdulillah. Okey. Ya. Begitulah perasaan yang mesti ada. Seorang pemimpin dia kena rasa bersalah dulu, walaupun dia dah buat apa yang patut dia buat. Dan dalam konteks ayat ini Allah menegur Rasulullah dulu, sebab orang muka Rasulullah masam dan sebagainya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, sekiranya engkau terus bersikap kasar dan keras hati, ghalidhal, waktu berbuku menyimpan macam tu, apa kesannya? Lang fadhu min hawlik, mereka akan lari meninggalkan kamu. Ya, ini satu ayat yang cukup mengajar kita bagaimana pengurusan dalam Islam, khususnya ketika krisis macam ini. Maknanya pemimpin kena salahkan diri mereka dulu. Para nuqaba, para murabi, salahkan diri mereka dulu. Kalau terlalu garang, terlalu tegas, kerana apa? Penglibatan ummah dalam dakwah, dalam perjuangan, khususnya dalam amal Islam seperti ini, dia adalah pilihan pengikut itu. Bukan dipaksa, bukan dibayar upah, bukan dibayar gaji. Hasil daripada mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna seseorang itu memberikan komitmen untuk memperjuangkan agama ini. Dan kalau orang yang memimpin organisasi untuk menyusun dakwah, menyusun apa-apa saja untuk kepentingan agama dan ummah, berlaku keras, Allah SWT telah memberikan amaran lang faddu min hawlik. Maknanya apa? Mereka akan lari dari kelilingmu. So ramai-ramai ulang kata ini, lang faddu min hawlik, 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 lang faddu min hawlik. Sebab tu kalau ada para pendakwah yang garang-garang sangat, anda bacakan ayat ini. Walaupun tafazan ghalidhal qalb, kata ingat baca yang ujung, lang faddu min hawlik, cakap kat dia macam tu. Ramai-ramai sekali lagi, lang faddu min hawlik. Walaupun kita membawa obor perjuangan yang benar, yang hak, walaupun kita berada pada yang benar, tetapi sekiranya orang yang kita cuba didik, cuba kita bimbing itu melakukan kesalahan, kita kena fikir macam mana untuk terus memujuk dan membetulkannya. Kerana kalau kita keras hati kita, lang faddu min hawlik, dia akan tinggalkan dia makin jauh dan makin jauh. Ayat ini sangat penting mengajar kita. Dan selepas kita memberikan kesedaran, sebab mereka tertanya, macam mana boleh rugi ini? Dan selepas tunjukkan bahawa kerugian ini disebabkan oleh kecuaian di kalangan kita sendiri, maka kena lakukan beberapa step. Antara stepnya iaitu ini kita katakan, walaupun tafazan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Maka kita kena lakukan beberapa step. Step yang pertama, lin talawud, kena berlaku lembut. Wajah kita ini kena maniskan dan hati kita tunjukkan
Dan kalau kita memaafkan orang, tunjukkan yang kita maafkan sehingga dia terasa yang kita ini memaafkan. Seorang kakak, seorang abang, kalau adik buat salah dan cuba betulkan dan adik itu dia sedar bahawa dia buat salah, tunjukkan yang anda ini benar-benar memaafkan dia sehingga dia terasa wajah anda itu layyinun, lembut, lintang. Dan kalau kata, nah, apa maafkan? Muka kita garam. Agak-agak dirasa tak yang kita maafkan? Dia tak rasa kehadiran memaafkan. Anda kena buat pengikut, adik-adik, pelajar anda rasa. Ya, anda kena tegas, tetapi tunjukkan. Ya. Pertama sekali, lintalam, lembutkan. Yang kedua, fa'fu anhum, maafkan mereka sehingga mereka terasa yang anda benar-benar apa? Maafkan mereka. Tak cukup dengan itu, wastaghfir lahum, doalah pada Allah supaya Allah ampunkan dia. So, berapa ramai di kalangan anda kalau buat mesyuarat, ahli-ahli mesyuarat yang datang lambat, anda maafkan dia tak? Datang lambat itu tak guna tu, aku tunggu dah telah, kau tak mula-mula datang lambat, kita marah dia pula bebel. Maafkan dia. Kalau janji kelas pukul 8 datang lambat, tak apa, terimalah seadanya. Saya tidak menyentuh siapa yang masih hidup atau meninggal dunia. Dia tengok ada kawan-kawan datang lambat, dia tengok kelas ni, ada tayangan video, betul ke kelas tafsir malam ni? Malah nampak dia orang datang lambat, ya Allah, ampunkanlah mereka, ya Allah. Wastaghfir lahum, doa supaya Allah ampunkan dia. Ya. Kalau usrah datang lambat, ya. Para nukabah, para murabi kena doakan anak usrah. Jangan membebel. Tapi jangan amalkan. Kena maafkan dan wastaghfir lahum, tegur dan kasih sayang. Cuba tanya pada diri anda, berapa kali anda mendoakan untuk anak buah anda? Kalau anda seorang jawatan tinggi, pegang department division di universiti, ataupun teman-teman yang di luar daripada CCMS yang hadir kuliah ini, berapa kali anda mendoakan anak buah anda? Ketika anda bekerja dekat CCMS, berapa kali anda mendoakan untuk CCMS? Jangan doa, ya Allah naikkanlah gaji aku, yang itu kepentingan peribadi. Ya, teruskan doa, itu tak salah. Tapi doakan untuk CCMS keseluruhannya. Kalau kita bekerja, kalau pelajar-pelajar doakan, pensyarah doakan anak student dia, ratusan malah ribuan student kita doakan dia. Kata-kata Abu Dhar yang saya selalu ulang banyak kali, dia mengatakan, inni la ad'u li sab'ina min ikhwani wa usammi bi asma'ihim fi sujudi. Aku akan sentiasa mendoakan 70 orang saudara-saudaraku dan aku sebut namanya satu persatu dalam sujudku. Panjang tak sujud dia? 70 nama. Kita hari ini kena mendoakan lebih daripada itu. Dan kalau boleh sebut namanya satu persatu, jangan kulluhum ajma'in. Tak cukup. Kena sebut nama satu persatu, dan kalau boleh sebut nombor metrik dia sekali. Okay. Doakan mereka. Doakan untuk orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita didik, pelatih, biasakan. Doakan untuk pesakit-pesakit. Kalau anda bakal farmasis dan sebagainya, doakan orang-orang yang anda berurusan dengannya. Berlaku lembut muka anda, walaupun anda kena tegas. Kalau orang buat salah, orang tak siapkan assignment dan sebagainya, tegas pada mereka. Tapi bila mereka anda dah terangkan, kembalikan wajah anda dengan senyuman. Saya kagum tadi, saya keluar makan tengah hari dengan Dr. Dr. Ikram, Profesor Dr. Ikram. Lepas makan dia kata singgah kedai sekejap. Saya tanya kenapa? Nak beli hadiah. Saya kata untuk apa? Untuk student saya dalam kelas bagi hadiah. Oh, saya kata bagus. Maknanya tunjukkan, ya, bagi hadiah kepada student dalam kelas satu amalan yang cukup baik. So kalau ada pencara tak bagi, tolong ingatkan. Linta lahum fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohon Allah supaya Allah ampunkan. Kerana anak buah kita bila tidak mau taati, sebenarnya dia berdosa. Hadis yang kita sebutkan,
Banyak hadisnya, antaranya man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asani faqad asa Allah wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat pada Allah, sebenarnya dia sedang taat kepada siapa? Barang siapa yang taat kepada aku, Nabi kata sebenarnya dia sedang taat kepada siapa? Sedang taat pada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, pemimpin-pemimpin selepasku, dia sebenarnya sedang taat kepada aku, pada waktu yang sama sedang taat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengingkari pemimpin, barang siapa yang mengingkari aku, sebenarnya dia sedang mengingkari Allah, sedang bermaksiat pada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin-pemimpin selepasku, dia sedang bermaksiat kepada aku, dan bermakna sedang bermaksiat kepada apa? Allah. Jadi kepada anak-anak usrah yang datang lambat tu, rasalah yang dia sedang berdosa kepada apa? Kepada nakib dia, kemudian berdosa kepada apa? Rasulullah, dan kemudian berdosa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bawa dia kan. Jadi maknanya kita kena doakan ya, kecuaian dan itu semua kita kena wastaghfir lahum. Dan seterusnya wasyawirhum fil amr, fi'il amar. Dan teruskanlah bersyura dengan mereka. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang kalau hanya orang belajar bahasa Arab itu saja, seolah-olah kata bersyuralah dengan mereka. Fi'il amar. Tapi sebenarnya fi'il amar kan ini yang yufidul mustaqbar. Maknanya masukkan akan datang, berarti apakah Nabi SAW tidak bersyura dengan sahabat-sahabatnya sebelum perang? Adakah Nabi tidak bersyura? Kita telah jelaskan Nabi bersyura dengan soalan-soalan yang sebegitu rupa. Tetapi ayat ini menegur pemimpin, lembutkan muka, maafkan mereka, doakan keampunan buat mereka, dan teruskan bersyura. Jangan Nabi kata, jangan pemimpin kata, kami dah syura, kami dah beri arahan jelas, clear, mereka yang tak ikut, mereka yang salah. Tidak. Fikirkan apa yang patut kita buat supaya pengikut-pengikut dan anak-anak buah kita terus mentaati agama kita. Persalahkan ataupun tengok dalam diri kita dulu, betulkan diri kita. Dan sebab itu Allah menegur dengan wasyawirhum fil amr, dan teruslah bersyura dengan mereka. Bukan Nabi tidak bersyura, tapi itulah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta kepada pemimpin yang dikasihi, yaitu Rasulullah SAW. Dan kemudian kena ya, bila dah deal betul-betul, kena close the deal betul-betul, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Azam, kita masih ingat ketika kita membicarakan bagaimana kategori-kategori hati manusia. Yang pertama sekali apa kita kata? Hadithun nafs. Maksudnya apa? Lintasan yang itu di bawah 50% kan? Masih ingat pelajaran yang dulu? Yang kedua kita kata apa? Apa dia? Yang kedua, yang pertama hadithun nafs, bicara hati. Yang kedua dia 50% tu taraddud. Okey, nasib tulis dalam buku nota yang sama. Dia setengah orang datang kuliah ambil kertas ni, ambil kertas kau main cantik, lepas tu hilang. Itu kena bukan buku yang sama tu, macam Amal buat. Okey. Ya. Okey, maknanya taraddud. Yang ketiga, taraddud tu 50-50 kan? Yang ketiga alham, maknanya apa? 51 hingga ke 90% buat tidak solid nak buat, buat tidak dekat nak buat, itu telah mula dikira. Tapi kita nak sampai ke peringkat yang keempat, iaitu azam, iaitu 100%. Dan sebab tu bila dah syura, dah putuskan, faizah azamta, bila dah jangan diubah-ubah lagi. Kalau nak ubah kena syura balik, supaya inilah yang dikatakan faizah azamta fatawakkal Allah. Dan sebab itu tawakal itu datang selepas kita mengambil step-step yang sebelumnya, sebab musabab dan apa yang sepatutnya diambil, dan kemudian telah kita lafazkan, kita telah solid, istiharkan, ikrarkan, kita telah masyhurkan, maka ketika itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat sedikit kehebatan bila kita membicarakan tentang ini, beza ketua dan pemimpin. Saya percaya mudah saja. Seorang ketua dia banyak menggunakan puasa,
Sebab apa? Ketua diberikan otoriti. Ketua diberikan otoriti oleh pihak atasannya, dibagikan. Maka dia banyak menggunakan kuasa dia, banyak mengarah. Sebab dia ada kuasa untuk enforcement. Dan yang ketiga, biasanya dia ditaati secara terpaksa. Itu biasanya budaya seorang ketua. Tetapi kita nak, ya, walaupun dia seorang ketua, kalaupun dia bukan ketua, tapi datangkanlah sifat-sifat pemimpin pula. Pemimpin ni biasanya, kalau ketua tadi biasanya dilantik, tapi pemimpin ini biasanya sama ada dia dipilih. Pilih maksudnya seseorang itu cenderung untuk mengikut dia. Kalau seorang ketua, kita dengan ketua, kita yang terpaksa ikut sebab ada otoriti yang mengarahkan. Tapi seorang pemimpin tidak semestinya kita yang rasa cenderung nak merujuk kepada dia, nak jumpa dia. Jadi biasanya pemimpin ini dia tidak menggunakan kuasa, dia menggunakan apa? Pengaruh. Yang kedua, kalau ada kuasa pun itu pilihan yang terakhir lah, dia cuba sembunyikan. Dia ada kuku, tapi kuku itu disembunyikan. Pemimpin yang bijak membuat pengikut rasa malu Allah ataupun segan untuk buat kerja. Kalau pengikut ataupun anak buah tu rasa, ish, Nakib datang awal, aku pula datang lambat, rasa malu. Lain kali dia berusaha untuk itu. Dan biasanya pemimpin itu disayangi. Sebab tu anda semua, bakal-bakal ibu, bakal-bakal bapa, sebab masa cuti ni alhamdulillah kurang-kurang yang saya tahu ada 3 pasangan pengantin. Moga-moga Allah berkati pasangan-pasangan itu. Anda pun akan sampai giliran anda juga nanti. So bila anda jadi bakal suami dan bakal isteri, anda jadi bakal bapa dan bakal ibu, bila anda jadi bapa nanti, cuba bayangkan ketika anda mengajar anak-anak anda, adakah anda akan menjadi ketua keluarga ataupun pemimpin keluarga? Jadi ketua keluarga atau pemimpin keluarga? Ya, seorang ayah dia adalah ketua keluarga. Sebab dia diberikan otoriti, dia dilantik. Bila dia nikah tu, wali tu lantik dia jadi ketua keluarga. Dan dia ada kuasa. Betul? Dan ya, kalau suami ataupun bapa itu tidak ada sifat pemimpin, yang ada sifat ketua saja, maka keluarga tadi akan porak-poranda. Kalau isteri tak taat, aku ceraikan kau kan nanti. Tak taat berdosa, tak kira tengok surat nikah. So tak bahagia keluarga itu. Seorang suami, seorang ayah, dia akan sembunyikan kuasa itu dan dia akan menggunakan pengaruh. Bila dia nak minum air, dia tak akan paksa isteri dia buat air. Kalau ketua keluarga, saya harus buat air, pergi cepat, tak buat dosa. Bahagia tak keluarga itu? Itu adalah ketua keluarga. Tapi kalau suami yang bijak, ayah yang bijak, dia gunakan pengaruh. Dia beritahu pada isteri yang tadi panas betul kat luar. Sampai ada air sungguh. Sedap sungguh. Seolah-olah dia tak minta pun air, tapi dia kata tadi panas betul. Dan akhirnya istrinya berebut bangun untuk buat air. Sebab apa? Pengaruh. Ya, kita nak pemimpin yang menggunakan apa? Pengaruh. Tapi kalau isteri dia memang tak cerdik, suami dia batuk tersedak-sedap, panas tadi bang Begitu juga lah dalam kita memimpin. Lihatlah bagaimana kehebatan Rasulullah SAW memimpin dengan menggunakan pengaruh. Buat orang rasa malu pada anda dan orang rasa sayang pada anda, dan mereka memilih anda untuk dijadikan pemimpin dan memilih untuk cenderung kepada anda, dan akhirnya anda membawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketua yang tidak bijak, dia akan menggunakan apa tadi? Dia akan menggunakan apa? Kuasa. Dia akan paksa, ya, peraturan-peraturan
dia akan banyak mengarah dan orang akan taat kepada secara terpaksa. Kita nak supaya melahirkan berapa ramai ketua-ketua yang menanam dirinya sebagai pemimpin. Dan kalau dia bukan ketua pun, dia menjadi pemimpin pada ummah. Dia tidak berjawatan dalam masyarakat, tapi masyarakat merujuk dia. Masyarakat rasa sayang kepada dia. Masyarakat rasa ada sesuatu yang ada pada itu, dan jadilah dia seorang pemimpin, dan dia akan bawa orang ramai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebelum kita buka pada soalan, mari sama-sama kita hafal terkeluar pula doanya. Seperti biasa, sila fahami doa ini, hadis ini, sila fahaminya dalam bahasa Arab, dan kemudian dengar dalam bahasa Arab, faham dalam bahasa Arab, dan sebutkan dalam bahasa Arab. Senang sahaja. Apa yang kita sebutkan, ramai-ramai ikut saya. Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni. Gunakan tangan anda supaya anda terus faham. Allahumma, Allahumma inni, inni as'aluka, 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 as'aluka. Ma mana as'aluka? Soal. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka. Apa yang kita minta? Rahmatan, 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 rahmatan. Bagi yang belajar bahasa Arab, sebab tu dia berbaris atas, sebab dia maf'ulun bih. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Min indika, min indika, min indika, indika, min indika, indika, min indika, min indika, min indika, min indika. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, 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 tulhimuni. 5 kali. Tulhimuni, 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 tulhimuni. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, tulhimuni, tulhimuni dia berkata ilham. Tulhimuni, tulhimuni biha, biha rushdi, rushdi. Apa makna rushdi? Oh, cepatnya terjemah. Betul. Rushdi maknanya jalan, tunjuk. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, tulhimuni dengannya biha, biha rushdi, rushdi. Tengok sekejap. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, tulhimuni biha, biha. Biha itu kembali pada rahmat kan? Dengan rahmatnya itu tulhimuni biha, maknanya dengan rahmat tadi rushdi. Maknanya ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat daripada sisimu, yang mana rahmat itu akan mengilhamkan kepadaku untuk aku berjalan di jalan yang penuh dengan kehebatan dan kebijaksanaan. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni biha rushdi, tulhimuni biha rushdi. Siapakah yang ingin dapat pahala mengulangnya dan yang lain semua ikut? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rushdi. Siapakah yang ingin pahala itu silakan. Tafadhal.
Kenalkan nama, tahun. Assalamualaikum. Nama Ahmad Firdaus. Tahun 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusdi. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Kalau Arab dia akan doakan, dia kata Allah maftah alaik, ya Allah bukakanlah kebaikan untuk anda. Allah maftah alaik. Masya Allah. Lagi? Ya, fadal. Wah, nampaknya ada tamu kita. Assalamualaikum. Salam. Nama Isyam. Bukan dari sini. Dia tak sebut macam tu, dia sebut dari mana. Jangan sebut bukan dari sini. Dari Kajang. Masya Allah, Masya Allah. Fadal. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusdi. Masya Allah. Allah maftah alaik. Lama-lama sebut Allah maftah alaik. Okey. Lagi? Seorang lagi. Wah. Biasakan anda bercakap, anda dapat pahala, malaikat-malaikat mendoakan anda. Ya. Saya tunjukkan sekejap. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tulhimuni biha rusdi. Right, amin. Bagi akhwat pula, sisters, cuba. Saya mengamalkan doa ini bertahun-tahun dan insya-Allah kita akan mudah dapat ilham, kita mudah dapat idea. Nak periksa, nak apa semua anda amalkan insya-Allah. Dalam bersyura anda akan dapat idea-idea yang bernas, silakan. Tak ada orang lain ke? Understand me? Okay lah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusdi. Okay, thank you. Allah ta'ala alaiki. Lagi sahaja yang belakang-belakang, ujung-ujung sana tu. Saya sebenarnya dah sediakan coklat bawa balik daripada Las Vegas, tapi tertinggal kat video. Tak apa, boleh buat umpan akan datang. Coklat halal kan, bukan coklat hasil judi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tulhimuni biha Rusdi. Masya Allah. Allah ta'ala alaiki. Lagi? Anda boleh jadikan aktiviti menghafal doa ini bagi yang berkeluarga dalam kereta, boleh jadikan aktiviti bersama di rumah, dan bagi bakal-bakal ayah 5-6 tahun akan datang pun dah boleh praktis daripada sekarang. Boleh? Sila teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusdi. Okey. Kalau ada lagi, kalau tak ada, kita terus. Baik, ingat apa yang kita sebutkan bahawa dalam ayat dan tafsir ini Allah Subhanahu Wa Taala melatih dan mengajar. Insiden yang berlaku dalam peperangan Uhud itu sebenarnya untuk mengajar kita bagaimana sekali-sekala dalam crisis management, dan ini bukan satu-satunya ajaran
ataupun pengajaran yang kita dapat. Ada banyak lagi ayat-ayat yang mengajar tentang crisis management yang berlainan insidennya. Kita tidak anggapkan ini satu-satunya, sebab dalam pengurusan, dalam leadership dia berbagai cara kepimpinan, dan ini salah satu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu dengan pertamanya linta lahum, tunjukkan wajah lembut supaya pengikut tak lari. Kerana kalau kita tahu fadhan ghalizal qalb lam faddu min hawlik, orang akan lari daripada kita. Ingat, walaupun pengikut itu buat dosa, walaupun pengikut itu buat maksiat, sila menangi hatinya supaya akhirnya dia kembali pada Allah SWT, dan bukan menyebabkan mereka lam faddu min hawlik. Ulang sekali lagi, lam faddu min hawlik. Sekali lagi, lam faddu min hawlik. Sekali lagi, lam faddu min hawlik. Jangan jadi penyebab kepada orang lari daripada kita. Maka hendaklah kita lintanahum. Yang kedua, maafkan mereka, fa'fu anhum. Yang ketiga, wastaghfir lahum, doalah pada Allah supaya Allah ampunkan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan terus bersyura dengan mereka. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, wallahu a'lam. Kalau ada soalan. Ada persoalan? Anak tanya boleh, Ustaz? Pengurusi dipersilakan. Dalam konsep ketaatan, contohnya dalam sebuah pemimpin masyarakat, biasanya umum kita Malaysia tahu kita melalui proses demokrasi semuanya. Bagaimana kalau pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang melakukan maksiat? Seorang yang asli menjadi pemimpin ketua, bagaimanakah konsep ketaatan kita terhadap beliau dalam konteks masyarakat misalnya? Okey. Kalau saya tanya pada anda, kalau pemimpin kita buat maksiat, wajarkah kita taat pada dia? Sekali lagi, kalau pemimpin itu buat maksiat, wajarkah kita taat pada dia? Tak. Kalau pemimpin itu berzina, wajarkah kita taat dia lagi? Kenapa pula? Nasihat. Pemimpin kalau dia buat maksiat, itu dia berdosa kan? Tetapi yang kita bincangkan, apabila pemimpin mengarahkan kita buat maksiat, maka ketika itu kita jangan taat. Tetapi kalau dia buat maksiat, katakan seorang pencara, na'udzubillah, dia berzina, tapi dia bagi kita buat assignment, wajib tak kita taat buat assignment tu? Demo. Kecuali assignment tu dia suruh kita berzina. Jangan pernah kata alhamdulillah, taat, kami kena taat. So saya bagi simulasi yang ekstrim supaya mudah difahami. Maknanya kalau pemimpin itu buat maksiat, itu antara dia dengan Allah. Ya, kita kena nasihatkan dia, kena cegah dia, nahi mungkar dan sebagainya. Ya, teruskan. Tetapi ia tidak membatalkan ketaatan yang ditakik selagi dia masih lagi seorang pemimpin. Kena bezakan daripada itu. Jadi sebab itu, kecuali kalau dalam sistem yang saya mengatakan bahawa sistem itu memberi peluang untuk kita menukar pemimpin, maka tentulah kita akan memilih pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang ada itu. Tetapi ketika dia sedang memimpin, banyak perkara yang kita harus taati. Kerana ketaatan itu bukan hanya untuk pribadi dia, tapi ketaatan itu untuk menjaga maslahat ummah. Hari ini kalau kita mengatakan kerajaan tak laksanakan hukum Allah, maka kita jangan taat dia. Maka antara benda yang kita jangan taat, kalau lampu merah, lampu isyarat tu, traffic light, oleh kerana lampu merah, aku tak nak taat pemimpin, teruskanlah kereta kita. Dia akan memudaratkan ummah. Maka saya selalu buat tunjuk ekstrim supaya anda faham kan. Sila bezakan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin dengan arahan. Menyokong pemimpin itu ataupun menukar pemimpin itu apabila diberikan peluang untuk menukar, itu satu perkara yang lain. Saya harap anda matang dalam memahami soalan itu. Wallahu a'lam.
bagaimana kita tahu tahap mana kita dah bersedia untuk bertawakal kepada Allah? Setelah banyak mana usaha kita lakukan dan juga setelah banyak mana mesyuarat kita buat, threshold untuk tahu bahawa kita dah sedia untuk taat kepada Allah. Jazakallah khairan. Sebab itu apabila kita bersyura, ia mengikut kemampuan ahli syura itu. Kata contohnya kalau kita bermusafir, fal yu'amir, maka hendaklah lantik seorang ketua ketika musafir itu. Maka ketua itu akan mengendalikan, dan ketua itu tentunya akan bersyura, sebab syura itu adalah wajib. Mentaati syura satu perkara yang lain. Pemimpin dia kena ikut keputusan syura, tak ikut keputusan syura itu perkara kedua. Tetapi melaksanakan syura adalah wajib. Saya sebagai ketua, saya bersyura dengan anda, syura itu wajib. Tetapi saya nak ikut pandangan siapa, itu satu perbahasan ulama fiqh. Ada yang mengatakan saya mesti ikut pandangan majoriti, ada masanya tidak. Saya ada hak untuk membuat keputusan mengikut pandangan saya selepas saya bersyura. Dan ini antara kehebatan, saya kira antara kehebatan Tun Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri. Dia antara Perdana Menteri yang kuat bersyura. Dia dengar pandangan semua orang, lepas tu dia buat keputusan sendirilah. Ya, hebatlah tu kan. Tapi dia dengar orang. Ada pemimpin lain dengar pun tak nak. Ya. Jadi maknanya kita nak katakan apa tadi? Bahawa syura itu wajib. Tetapi mengikut keputusan syura sebagai pemimpin itu perkara kedua, ketiga adalah perbahasan-perbahasannya. Baik, sekarang apabila pemimpin itu bersyura, maka dia kena bersyura dan maklumat yang ada pada dia itulah yang terbaik. Dia kena cari maklumat sehingga dia dapat buat keputusan. Tetapi sekiranya tidak ada maklumat, maka dia terpaksa buat keputusan juga. Tapi keputusan itu pada kadar yang ilmu yang terbatas. Ketika dia jadi pemimpin, ketika musafir, dia tak ada maklumat, tetapi pemimpin decision kena buat juga. Jangan tunggu syura dulu, akhir tak bergerak-gerak perjalanan itu. Depan tu ada minyak, tak ada minyak, tinggal sikit, kita nak tunggu, nak patah balik ke belakang, nak patah balik ke depan. Maklumat tak ada. Tapi kena buat keputusan, sama ada pergi ke depan ataupun patah balik. Yang teruk dia menunggu je. Itu teruk nama dia. Salah tak salah, dapat pahala. Kalau kata rupanya ke belakang tu stesen minyak tadi 5 km, kalau kita ke depan 10 km, tak tahu depan tu ada tak ada. Jadi kena buat keputusan, dan keputusan yang paling baik ialah bila ada maklumat. Dan kalau tak ada maklumat, kena buat keputusan juga pada kadarnya. Itu kalau saya simulasi. Dan kehidupan ini, bila anda mesyuarat, anda kena buatlah sekadar yang ada, dan kena buat research. Dan selagi ada tempoh masa, maka ya buatlah. Tapi kalau tak ada tempoh masa, decision kena buat juga. Dan itulah yang dipanggil ijtihad dalam bersyura. Kalau salah dapat pahala, kalau betul pun dapat pahala. Pemimpin kena buat keputusan. Itu kehebatan, hikmah yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi kembali pada soalan tadi, untuk menentukan itu Allah SWT biarkan kepada kita. Dan Allah SWT berikan kepada kita kuasa ikhtiar. Ikhtiar dalam bahasa Arab ialah membawa maksud memilih. Bila kita pilih, ada risiko dia kan. Dan biasanya kita pilih berdasarkan pada sabab dan musabab, ataupun cause and effect. Kalau buat macam ni, kemungkinan jadi macam ni, kemungkinan jadi macam ni. Kita kena kaji benda itu, kuasai benda itu. Dan akhirnya kita memilih untuk membuat keputusan. Pilihan demi pilihan demi pilihan, akhirnya kita namakan dia usaha. Dan sebab itu ikhtiar itu akhirnya nama dia apa? Dia terjemahkan sebagai usaha. Tapi sebenarnya ikhtiar membawa maksud asalnya ialah apa? Memilih sebab-sebab, cause dan efek. Memilih. So dalam bersyura, masing-masing akan memberikan knowledge yang ada pada dia, pengalaman yang ada pada dia di bawah sekitar cause dan efek. Mereka mengkaji dan akhirnya kena membuat keputusan. Sejauh mana dan itu Allah SWT serahkan kepada kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan ubah nasib kita, melainkan kalau kita ubah nasib kita sendiri. Apa maksud dari situ? Para ulama mengatakan kita ubah nasib kita dengan kita memilih sabab dan musabab. Kita memilih cause dan efek. Dan Allah SWT biarkan kita pilih, diberikan kuasa untuk memilih itu. Dan
dan akhirnya kebijaksanaan kita lah yang menentukan pilihan mana yang bijak. Jadi soalan tadi sangat subjektif. Syura anda, syura kampung, maka bincanglah sekadar maklumat yang ada di kampung. Kalau syura masuk pada syura negara, lebih besar. Jadi kalau syura student, maka teruskanlah syura itu. Anda kena berbangga dengan keputusan anda buat. Tetapi kalau ada pencerah datang membawa maklumat baru dan anda kena syurakan, oh rupanya kita salah kerana sebenarnya begini. Kalau datang orang alim atau datang daripada kitab, datang hujah yang lain, maka kita ubah syura itu. Dan sebab tu syura ini penuh dengan keberkatan. Sebab apa? Ia adalah merupakan gabungan daripada pandangan-pandangan yang berbeza, dan membuat keputusan di atas perbezaan itulah penuh rahmat. Tetapi kalau bergaduh di atas perbezaan itu, musibah Allah akan turun. Itulah wallahu a'lam jawab. Saya bercita-cita untuk menamatkan pada jam 9 pagi. Ya, kita bersyura dan kita membuat pilihan dan membuat keputusan. Mungkin ada soalan daripada sister sebelah. Saya tidak menakut-nakutkan anda untuk bertanya. Jadi ya, kalau ada bertanya, kalau tak ada, supaya tidak jemu untuk kita datang lagi, menghabiskan 1 jam lagi pada minggu depan. InsyaAllah. So kita ada so, mengadakan topik ini, kita tentang topik syura. Jadi pihak pengajar juga membuka peluang kepada muslimin dan muslimat untuk memperbaiki mutu kelas kita. Sebarang komen dan sebarang cadangan untuk memperbaiki mutu kelas boleh diberikan kepada saya sendiri, Omam ataupun Sister Farah Sabrina ataupun Faiz Hakim dan logistik semua. Sebarang cadangan untuk improve sangat-sangat dibuka. Jadi seterusnya macam biasa, lepas ni kita solat jemaah dulu, dan selepas tu cicipan lais kudapan. Bagi sisters yang sedang boleh terus dengan kudapan cicipan. InsyaAllah minggu depan kelas berjalan seperti biasa, melainkan ada maklumat seterusnya. Jadi sama-sama kita dan bagi sama-sama kita tangguh terus kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan surat al-Asri. Rise a part of mine. If you just look right, you'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rab, we raise our hands, forever we thank you.